Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 29 Oktober 2021, pihak polis Pasir Mas, Kelantan menerima maklumat berkaitan kematian seorang remaja perempuan berumur 17 tahun sekitar jam 6.30 petang. Maklumat tersebut telah dilaporkan oleh pihak Hospital Raja Perempuan Zainab II setelah melihat keadaan mangsa dalam keadaan yang mencurigakan. Susulan membuat laporan kepada pihak polis, mayat mangsa kemudian dibawa ke bahagian forensik hospital bagi tujuan proses bedah siasat. Mangsa Nur Syazrin Balkis Al-Badri, 17 tahun, dipercayai telah dihantar ke hospital oleh keluarganya apabila ditemui tidak sedarkan diri di rumah. Polis yang telah menerima laporan tersebut telah membuka kertas siasatan dan pegawai penyiasat memulakan langkah awal dalam siasatan mereka bagi mengetahui apa yang telah terjadi kepada mangsa yang masih muda itu. Waktu itu, mereka tidak mengetahui bagaimana mangsa meninggal dunia selagi bedah siasat tidak dilakukan. Keluarga mangsa pasti tidak menyangka ada tragedi yang telah menimpa mangsa sehingga meragut nyawanya. Lalu, apa yang telah terjadi? Ini adalah kisahnya. Pada keesokan harinya, 30 Oktober 2021, jam 8.45 pagi, hasil keputusan bedah siasat daripada pakar forensik Hospital Raja Perempuan Zainab II mengesahkan yang punca kematian mangsa adalah disebabkan asfiksia, iaitu lemas udara. Pengesahan awal bedah siasat yang dilakukan ke atas tubuh badan mangsa mendapati terdapat kesan luka di bahagian muka, tengkuk dan koyakan baru pada kemaluan remaja berkenaan. Tanpa membuang masa, polis mula mencari si pelaku kejam ke atas pelajar tingkatan 5 tersebut dan kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Soal siasat dijalankan ke atas keluarga mangsa yang dipercayai tinggal bersama-sama dengan mangsa. Pada waktu itu, terdapat seorang ahli keluarga mangsa yang telah menimbulkan rasa curiga kepada pegawai penyiasat polis. Dia merupakan suami kepada kakak mangsa, menunjukkan kelakuannya yang menimbulkan rasa syak wasangka kepada pihak polis. Pada jam 4 petang hari yang sama, sepasukan anggota dari Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pasir Mas dengan kerjasama pasukan D9 Ibu Pejabat Polis Kontingen Kelantan membuat tangkapan ke atas suspek. Sebelum itu, hasil resikan pasukan polis, mereka telah mendapat maklumat tentang keberadaan suspek. Suspek Amir Sharif Muhammad berusia 30 tahun ketika kejadian telah ditangkap ketika dia sedang berada di pos keselamatan di Sekolah Kebangsaan Bakong, Pasir Mas. Suspek kemudian telah dibawa ke IPD untuk siasatan lanjut. Pemeriksaan ke atas tubuh suspek mendapati kesan calar pada bahu kirinya dan polis mengesyaki yang ia berpunca daripada cakaran kuku. Siasatan awal pihak polis mendapati suspek yang tinggal serumah dengan mangsa bekerja sebagai pemotong kelapa sawit. Hasil saringan ujian air kencing mendapati suspek negatif dadah dan tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Suspek telah ditahan reman bagi membantu siasatan dan sewaktu siasatan dilakukan, suspek mengaku tidak tahu menahu tentang kejadian yang menimpa adik iparnya dan menafikan keterlibatannya di dalam kejadian itu. Namun, hasil kecekapan pihak polis dapat membuktikan sebaliknya. Suspek juga gagal memberikan jawapan yang munasabah tentang luka cakaran di bahunya itu. Selesai pihak polis melengkapkan kertas siasatan, ia diserahkan kepada pihak pendakwa raya. Pada 10 November 2021, suspek dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Pasir Mas atas pertuduhan membunuh adik iparnya di Kampung Apa-Apa, Bunut Susu, Pasir Mas. Tertuduh Amir Sharif Muhammad hanya mengangguk faham setelah pertuduhan terhadapnya dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Magistrate Muhammad Yusuf Abdullah. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa membunuh adik iparnya yang merupakan seorang gadis berusia 17 tahun di rumah keluarga mangsa. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pada waktu itu, ia memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Hajarul Falina Abu Bakar, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Kes ini masih lagi dalam perbicaraan. Walaupun tanpa pengakuan suspek, kita tentu maklum apa yang telah berlaku kepada mangsa. Dia secara terang telah menjadi mangsa kerakusan manusia. Mangsa
dibunuh kerana enggan melayani manusia yang berperwatakan raksasa. Belum sempat menghabiskan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM, nyawanya diragut sedemikian rupa. Kita doakan agar kes mangsa ini disudahi dengan kejayaan keadilan yang ditegakkan dan agar tiada lagi mangsa lain mengalami kejadian seperti kes ini. Takziah kami ucapkan kepada keluarga mangsa yang kehilangan insan disayangi. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Nur Syazrin Balkis Al-Badri. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.